limpahkan kepada hamba-hambamu yang saleh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dah ada dalam sesi live pada pagi ini. Boleh tap dulu skrin dan juga sharekan sesi live pada pagi ini pada kawan-kawan kita yang lain ataupun family-family kita yang lain, supaya mereka dapat sama-sama join pada pagi ini untuk sesi kita. Seperti biasa, bagi tuan-tuan dan puan-puan yang dah biasa join sesi live, iaitu sesi untuk kita sama-sama baca, okey, tilawah, ataupun kita panggil sesi ni 3T lah. Cantik sikit nama dia, 3T, iaitu tilawah, terjemah dan juga tajwid. 3T. Jadi kita akan baca setiap ayat satu persatu, kemudian kita baca terjemahan untuk tahu secara umum maksud ayat yang kita baca. Kemudian kita akan explain berkaitan dengan hukum tajwid, ataupun sekiranya ada yang perlu kita tuan-tuan dan puan-puan ambil perhatian ketika baca. Jadi saya akan bantu terangkanlah. Dan macam biasa tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada sebarang soalan berkaitan hukum tajwid ataupun cara baca dan keliru ke sebagainya, boleh drag dekat komen. Drop dekat komen tu sebarang pertanyaan berkaitan hukum tajwid. Jadi insya-Allah saya akan bantulah mana yang tahu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh bersedia, kalau nak buka mushaf masing-masing boleh buka, dan sambil-sambil kalau buka ada mushaf masing-masing tu baguslah, boleh tanda kalau ada yang penerangan berkaitan hukum tajwid yang tertentu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh terus boleh terus catat lah, catat. Kemudian kalau nak baca lepas ni dah ada catatan, lebih mudah lah insyaAllah. Okay, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh sharekan dulu sesi live pada pagi ini, dan tap belanja love, kalau boleh belanja love sikit insyaAllah. Jadi kita buka muka surat yang ke-25, ni 24, okay, 25. Semalam kita dah baca juga surat 24, cumanya semalam tu ada technical issue. Saya tak pasti macam mana dia boleh jadi screen share. Mungkin itu features barulah untuk TikTok, jadi saya tak tahu juga semalam nak back macam mana. Jadi kita terus je baca yang surat 24 semalam tu dengan screen share. Maksudnya bukan kita tengok mushaf macam ni lah, tapi bagi saya kalau tengok mushaf yang fizikal macam ni berbanding dengan digital macam semalam tu, saya rasa feeling dia lebih kepada mushaf yang fizikal lah. Tapi saya tak pasti tuan-tuan perempuan, sahabat-sahabat yang lain, mungkin ada yang suka macam semalam tu, maksudnya digital screen share. Ada juga yang suka secara fizikal macam ni. Sebab kalau bagi saya fizikal macam ni dia nampak lebih original, ataupun neutral lah. Mungkin tuan-tuan dan perempuan, sahabat-sahabat lain boleh komen dekat bawah tu, suka tengok secara fizikal, Quran fizikal macam ni ataupun yang digital macam semalam tu. Digital macam semalam tu maksudnya kita buka mushaf PDF dekat tab ke ataupun komputer, kemudian kita buat screen share. Dia nampak lebih jelas lah sebenarnya, tapi rasa semula jadi tu macam tak ada. Jadi kalau buka macam ni, bagi saya dia feeling macam kita sendiri yang baca. Walaupun saya yang buka dekat dalam online ni, dalam TikTok ni, tuan-tuan dan puan-puan mungkin dapat rasa juga fizikal Quran tu sendiri. Sebab mungkin kita dah biasa baca Quran fizikal macam ni, lebih selesa berbanding dengan Quran yang digital lah. Cumanya ada kelebihan kekurangan masing-masing kan. Kalau digital tu kita memang boleh bawa kat mana-mana. Kalau download Quran dekat telefon tu boleh buka dekat mana-mana. Okey, tak apa. Jadi saya prefer untuk share macam ni lah dari segi Qurannya fizikal. InsyaAllah yang pentingnya tuan-tuan dan perempuan dapat manfaat lah dari sesi live pagi ni. Setiap pagi, bagi tuan-tuan dan perempuan yang baru join, InsyaAllah untuk sesi live ni memang kita akan laksanakan setiap pagi pada jam 9 pagi. Boleh catat lah, boleh catat temu janji kita setiap hari 9 pagi. Tujuannya adalah untuk kita sama-sama baca Quran dulu sebelum kita mulakan aktiviti kita seharian lah. Sama ada kita bekerja ataupun suri rumah, sebelum kita mula tu insyaAllah kita mulakan dulu baca Quran. Kalau macam sebelum ni kita tak pernah baca, kita baca dulu. Masuk live ni, ajak kawan-kawan lagi, kita baca dulu at least satu muka satu hari lah. Kalau ada
kesempatan boleh join daripada awal hingga akhir. Biasanya kita buat sesi live ni 1 jam lah lebih kurang, 1 jam 9 hingga 10 pagi. Jadi insyaAllah dengan ikhtiar kita buat sama-sama ni, bukan saya sajalah, kita sama-sama dapat istiqamah baca Quran setiap hari. Bukan sekadar baca, tapi kita tengok juga maksud dia. Sebab tu kita ada terjemahan juga dekat sini untuk tuan-tuan dan puan-puan faham. Cumanya secara detail untuk terjemahan ataupun tadabbur ayat tu, tuan-tuan dan puan-puan boleh cari dekat luar lah, cari dekat platform lain pun banyak. Okay, insyaAllah. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, tanpa buang-buang masa lagi, teruskan share-share kepada kawan-kawan lain, dan juga tap screen tengah-tengah dengar tu insyaAllah. Waalaikumsalam. Nak comel baru masuk, baru keluar. Baru keluar hospital. Syafakillah bagi tuan, bagi puan Nat, mungkin ada ujian dari segi kesihatan. InsyaAllah kita doakan sama-sama semoga diberikan kesembuhan dalam kebaikan insyaAllah. Jadi kita mulakan sesi pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, teruskan kita akan baca muka surat yang ke-25. Jadi sambil-sambil tengok pun boleh tap screen tu, sebab yang saya dimaklumkanlah kalau kita banyak live tu, banyak apa panggil, like macam tu, banyak engagement lah. Jadi live tu akan naik dan orang ramai dapat tengok. Bila orang ramai dapat tengok, hasil daripada usaha tuan-tuan dan puan-puan juga. Jadi sama-sama dapat ajak untuk mengaji sama-sama lah, mengaji sama-sama dan dapat kebaikan, tanpa dikurangkan sedikit pun pahala orang yang mengajak tersebut insyaAllah. Okey, jadi kita mulakan pada muka surat yang ke-25 tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar. Okey, nun bersabdu, cukupkan dengung dengan kadar 2 harakat. Okey. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Lam kosong abaikan, terus masuk dalam nun yang bersabdu. Wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil ard. Okey, dha ni jangan adakan qalqalah lah, sebab dia bukan huruf qalqalah. Jadi kita berhenti tu bihil ard, bukan berhenti bihil ard. D tu dah ada qalqalah. Jadi hati-hati fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah. Okey, tuan-tuan dan puan, boleh tengok dekat sini ada sabdu, ada tanda mat ataupun tanda ombak lah, saya suka panggil dia tanda ombak. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau nampak tanda seperti ini, tanda ombak macam ni, okey, secara umumnya saya akan bagi tahulah tuan-tuan dan puan, pilih untuk baca 4 ataupun 5 harakat. Tetapi sekiranya selepas tanda ombak ini ada huruf yang bersabdu, maka tuan-tuan dan puan, jangan fikir panjang, baca dengan kadarnya 6 harakat. Okey, 6 harakat. Itu kaedah yang simple, sangat-sangat mudah untuk tuan-tuan dan puan ingat. Dia ada hukum nama bacaan dia, hukum tajwid dia. Mak lazim, kalimi,
musaqqal. Okey, tapi untuk tuan-tuan dan puan-puan ingat cara baca tu kaedahnya macam tadi. Okey, nampak yang tanda ombak kat sini, selepasnya ada sabdu, maka baca 6 harakat. Okey, nama-nama tu tuan-tuan dan puan-puan boleh belajar, itu bonus lah, bonus. Okey, yang penting cara baca tuan-tuan dan puan-puan betul dengan 6 harakat. Okey. وتصريف الرياح والسحاب المسخر. Okey, hati-hati dekat ha yang berbaris di bawah ini. Tuan-tuan dan puan-puan kena ambil perhatian supaya bunyikan anginnya jelas. Sebab apa? Sebab ha berbaris di bawah ni lebih cenderung untuk tidak bunyi ha pedas tu bila bacalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena hati-hati. Sebab kalau ha berbaris di atas itu mudah. Bagi ha yang berbaris di bawah ataupun baris di depan itu agak tough sikit lah tuan-tuan dan puan-puan untuk sebut dia bunyi ha pedas. Jadi hati-hati. Poinnya kena hati-hati. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok pada maksud ayat yang ke-164 di sini. Inna fi khalqis samawat. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, perubahan malam dan siang, kapal yang berlayar di lautan dengan barangan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan oleh Allah daripada langit, yakni air, lalu dengan itu dihidupkan bumi setelah mati, yakni kering, dan dia tebarkan pelbagai binatang di dalamnya, dan peredaran angin dan awan yang di antara langit dan bumi. Sesungguhnya menunjukkan tanda-tanda, yakni kebesaran Allah bagi orang-orang yang memahami. Okey, kita terus ayat yang seterusnya. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum billah. Okey, sama juga ha berbaris di hadapan. Kena hati-hati jelaskan bunyi angin tersebut. Okey. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Sama juga ha berbaris di hadapan, hati-hati. Jadi cara yang mudah untuk kita pastikan angin ha ini sempurna, ketika menyebut huruf ha tu kena senyum sikit. Kena senyum sedikit. Kena lebarkan senyuman lah tuan-tuan dan puan-puan. Pagi-pagi ni senyumkan. Senyumkan mulut tu. Okay. Hubba. Kena tarik senyum. Senyum dulu. Okay. Walau yara alladhina zalamu idh yarawna al-azab. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, dekat sini ada za mati. Okey, hati-hati jangan diqalqalahkan, jangan dilantunkan huruf za, sebab za bukan huruf qalqalah. Jadi id yarau, caranya macam mana nak pastikan tidak ada lantunan? Kita pegangkan lidah kita tu kuat. Kuat-kuat pada makhraj huruf za ni. Makhraj huruf za iaitu hujung lidah kena pada gigi bahagian atas. Okey, gigi depan bahagian atas. Id yarau. Biar dia pegang touch ataupun kena pada gigi atas tu tanpa ada lantunan. Maksudnya kita pegang kena pada gigi atas tu sehinggalah masuk ke dalam huruf ya yang seterusnya tu. Jangan kita lepaskan lidah tersebut. Barulah tak ada lantunan. Okey. الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Okay, ba qalqalah kena ada lantunan lah. Okay. 165 kita lihat pada maksudnya. Walaupun demikian, ada juga di antara manusia yang mengambil selain daripada Allah, yakni untuk menjadi sekutu-sekutu Allah. Mereka mencintainya, yakni memuja dan mentaatinya.
sebagaimana mereka mencintai Allah. Sedang orang-orang yang beriman itu lebih cinta yakni taat kepada Allah. Dan kalaulah orang-orang yang melakukan kezaliman yakni syirik. Okey, dekat sini ada sedikit nota. Kita boleh baca nota ni. Saya bacakanlah maksud syirik dekat sini, kezaliman syirik, iaitu orang yang zalim di sini ialah orang yang menyembah selain daripada Allah. Maksudnya ketika orang yang zalim tersebut melihat sembahan mereka tidak memberi manfaat sama sekali pada hari kiamat, mereka pasti meyakini bahawa seluruh kekuatan hanya milik Allah. Okey. Dan kalaulah orang-orang yang melakukan kezaliman yakni syirik itu mengetahui ketika melihat azab pada hari akhirat kelak bahawa sesungguhnya kekuatan dan kekuasaan itu semuanya tertentu bagi Allah, dan bahawa sesungguhnya Allah maha berat azabnya, nescaya mereka tidak melakukan kezaliman itu. Okey, sambung ayat 166. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. Okey, qalqalah ba. Kemudian dekat sini wara'awul. Okey, pada waw ni hati-hati sebab ada pelajar kita yang baca wara'aul. Okey, ada pelajar yang baca wara'aul azab. Okey, jadi waw ni tertukar dengan huruf hamzah pula. Jadi hati-hati dekat sini. Jelaskan waw berbaris di hadapan. Okey. Wara'awul. Caranya muncungkan betul-betul mulut. Macam kita nak cium tu kan. Muncungkan betul-betul. Wara'awul azab wa taqatta'at bihimul asbab. Okey, sama juga qalqalah. Kemudian kat sini saya nak tuan-tuan dan puan-puan hati-hati juga pada perkataan huruf ta. Okey, ta ni nipis, qaf ni dah huruf tebal. Jadi hati-hati wa ta qatta, baru sebut qa. Jangan terburu-buru untuk tebalkan sehingga ta ni akan berubah jadi huruf ta. Wa ta qatta. Itu dah jadi ta. Jadi sempurnakan dulu bunyi ta tu. Wa ta qatta wa taqatta'at bihimul asbab. Okey, 166, iaitu ketika ketua-ketua yang diikuti meninggalkan orang-orang yang mengikutinya dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ. Okay, a'ma, jelaskan a, bezakan dengan ain yang mati ni. Jangan a'ma. Kalau a'ma maksudnya a dengan a, hamzah dengan hamzah. Okay, jadi a'malahum hasaratin alaihim وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Okey, tengok mana dia. Dan orang-orang yang mengikutinya berkata, sekiranya kami diberi kesempatan, yakni untuk kembali ke dunia, tentu kami tidak akan mengikuti mereka sebagaimana mereka meninggalkan kami. Demikianlah Allah menunjukkan kepada mereka segala perbuatan yang mereka lakukan yang menjadi penyesalan bagi mereka, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la اتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
168. Wahai manusia, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ard, makanlah daripada makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuhmu yang nyata. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, tengok kalau kita tengok sini ada tanda macam ombak ni, tanda mat ombak. Selepasnya tidak ada sabdu, maka boleh baca 4 ataupun 5 harakat. Kalau belajar tajwid di sini hukumnya mat wajib muttasil. Okey, kat sini mat wajib muttasil juga. Jadi secara simbolnya tuan-tuan dan puan nampak je ombak, selepasnya tidak ada huruf bersabdu, pilihlah nak baca 4 ataupun 5 harakat. Okey. Kita tengok terjemahan 165. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruhmu melakukan kejahatan, perkara yang keji, dan berkata dusta terhadap Allah, sesuatu yang kamu tidak ketahui. Alhamdulillah, selesai tuan-tuan dan puan-puan untuk muka surat yang ke-25, surat yang pertama pada pagi ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang baru masuk, baru join sesi live pada pagi ini, saya ucapkan selamat datang, dan boleh buka muka surat yang ke-26. Kita akan teruskan bacaan muka surat yang ke-26 insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang baru first time, kita sesi live ni akan baca ayat per ayat, kemudian kita terjemahkan ayat tersebut, dan kalau ada berkaitan hukum tajwid saya akan explain yang penting-penting lah yang perlu diberikan perhatian. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang soalan, jangan malu, boleh tanya dekat bawah tu. Kita sama-sama belajar insya-Allah. Kalau dengan soalan tuan-tuan dan puan-puan, mungkin para penonton yang lain pun dapat belajar sama. Okey, dapat belajar sama, dan tuan-tuan dan puan-puan dapat pahala lah, insya-Allah. Jadi kita teruskan lagi pada muka surat yang ke-26. Okey, surat 26. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa idza qila lahum اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Okey, ha ni ha yang bulat lah, bukan ha pedas. Tak boleh jadi pedaskan dia, jangan pedaskan dia. Kemudian dekat sini ombak ni guna formula yang basic tersebut. Selepasnya bukan huruf sabdu, baca boleh pilih 4 ataupun 5 harakat. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sekejap. Okey, kita sambung. Tengok pada terjemahan dulu 170. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka menjawab, tidak. Kami hanya mengikuti apa yang kami peroleh daripada nenek moyang kami. Padahal nenek moyang mereka tidak mengetahui apa-apa dan tidak mendapat petunjuk. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tuan-tuan dan puan-puan tengok dekat sini. Kita cara berhenti cara berhenti dekat sini mungkin ada yang keliru. Okey, mungkin ada yang keliru, sama ada nak baca wanida, matikan hamzah. Kalau ikut yang basic kita belajar, kalau kita nak wakaf, hujung tersebut kita matikan. Maksudnya kita baca wanida. Okey, tapi kenapa saya baca wanida? Macam tu. Sebab dekat sini ada nama hukum tajwidnya dekat sini.
Cuba tuan-tuan dan puan-puan komen dekat bawah. Mungkin ada yang belajar dekat sini apa nama hukumnya. Hukum tajwid. Kita ada hukum tajwid dekat sini. Kalau kita nak berhentilah hukum tajwid tersebut, kalau kita nak berhenti sahaja dia akan timbul ataupun ada hukum tajwid tersebut. Kalau kita sambung maka hukum tajwid tersebut tidak ada. Sama juga dengan perkataan doa ni. Contohlah kalau kita tak sempat nafas, katakan kita berhenti pada kalimah doa ni. Illa du'a. Okey, kita kena berhenti. Okey, apa nama hukum tajwid kat sini? Nama ni tak penting lah, cuma saya nak tengok kalau ada tuan-tuan perempuan yang pernah belajar sebelum ni dan ingat nama hukum tajwid kat sini. Contoh lain kalau kita baca Nisa ataupun Ma'a, sama juga, dia tidak ada alif. Tapi kenapa kita baca panjang? Sebab adanya hukum tajwid tersebut dekat sini. Maka kalau kita nak wakaf, kena bunyi bacaannya macam tadi lah. Illa du'a'an wa nida'a. Okey, jadi bila baris, saya bagi yang mudah lah untuk tuan-tuan perempuan ingat. Bila nampak huruf yang terakhir ini ada tanwin. Tanwin ni maksudnya ada dua baris lah. Dua baris macam ni, atas bawah, tak selari ke, itu tanwin sama. Okey, jadi bila kita nak berhenti pada perkataan wanida'a ini, maka kita jadikan satu alif, satu tanwin ni, baris ni, pergi ke tepi lah, seolah-olah macam tu. Pergi ke tepi di sebelah ini. Okey, dia bertukar menjadi alif. Nak senang ingat. Jadi satu tanda tanwin dekat sini kita buang dia. Lepas tu dia jadi alif kat belakang tu. Sebab itulah kita baca wanida'a. Okey, baris satu tu dah jadi alif. Tuan-tuan dan puan-puan boleh check lah, semak dekat sini. Nama hukumnya adalah hukum mad iwad. Kita panggil dia iwad. Mad iwad. Okey, mad iwad. Mad iwad ni terjadi bila mana kita wakaf sahaja. Kalau kita tak wakaf, dia tidak akan ada hukum mad iwad lah. Sama juga dekat sini, mad iwad. Okey, satu kita buang. Okey, buang tu jadikan dia alif sebelah ni. Sebab tu kalau kita nak berhenti, illa du'a. Pastikan baca dua harakat. Ada yang baca illa du'a. Tu dah betul, kena sebut tapi tak cukup dua harakat ni. Okey, pastikan cukup dua harakat. Illa du'a. Okey, wanida'a. Okey, tapi katakan kalau tanwin ini berbaris di bawah ataupun baris depan, macam mana? Okey, kalau baris depan ataupun baris bawah, kita matikan wanida'a macam tu saja. Okey, tak perlu kita sebut huruf hamzah tersebut. Ini special untuk baris atas sahaja. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, senang saja. Summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Okey, tengok pada terjemahan ayat 171. Dan perumpamaan bagi penyeru orang yang kafir adalah seperti pengembala yang menjerit, yakni binatang yang tidak mendengar selain daripada panggilan dan jeritan. Mereka tuli, bisu dan buta, maka mereka tidak memahami. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Okey, ya yang bersabdu, jelaskan, tekankan sedikit iya. Kalau tak hati-hati dia akan bunyi kuntum iyyahu iya, tak ada sabdu ni hilang. Okey, hati-hati, jelaskan iya. Iyyahu ta'budun. Okey, 172. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Okey, kita teruskan lagi. Inna
إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به. Okey, kat sini kalau kita nak berhenti tak cukup nafas macam tadi, berhenti bih, tak perlu sebut ha, tak perlu sebut ha. وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Okay, huruf dot bukan huruf qalqalah, jadi jangan ada lantunan فَمَنِ اضْطُرَّ. Okay, famanittu, okay, tidak ada qalqalah. Innallaha okay, sekali lagi, innallaha ghafurur rahim. Okay, tengok terjemahan ayat 173. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan ke atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging haiwan yang disembelih dengan menyebut nama selain daripada nama Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya bukan kerana menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tiada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Okay, waktu darurat je kita boleh makan yang diharamkan tu lah, tapi bukan sebab kita nak, tapi sebab terpaksa. Sebab terpaksa untuk kita teruskan kehidupan lah. Okay. Innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Okay, qalqalah ba. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ. Okay, tuan-tuan dan puan, nampak lam kat sini, kita tak boleh berhenti. Okay, cumanya mungkin ada mushaf yang berlainan, maka yang lebih tepat adalah kita lihat pada maksud ayat tersebut. أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارُ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. 174. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan oleh Allah, iaitu kitab, dan menjualnya dengan harga yang murah, mereka hanya akan menelan api neraka ke dalam perutnya, dan Allah tidak akan menegur mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Okey, 175. Ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. Jelaskan bunyi ra ni, sebab kalau tak hati-hati tenggelam. Bunyi ra ni akan tenggelam. Jadi hati-hati, bil maghfirah. Maghfirah, okey. فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ. Okay, nar ni kita boleh baca 2, 4 ataupun 6, sebab dekat sini ada hukumnya ma'arid lis sukun. Okay, baca 2, 4 ataupun 6. Satu lagi dekat sini, asha, jelaskan a, bukan o. Asbarahum. Sebab apa ada yang baca bunyinya o? Sebab sod ni tebal. Tapi tak tepat bacaan tersebut. Jadi kena sempurnakan dulu bunyi hamzah ni, baru masuk dalam huruf sa. Jadi als. Okey, bunyikan dia bukan o. Okey, asbarahum. Okey, tengok terjemahan.
Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk dan membeli azab seksa neraka dengan meninggalkan keampunan Tuhan. Maka sungguh menghairankan kesanggupan mereka menanggung seksa api neraka itu. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. Okay, dekat sini ada qalqalah juga. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. Sama juga dah huruf qalqalah ada lantunan. Yang demikian itu kerana Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih faham tentang kebenaran kitab itu sesungguhnya mereka dalam perpecahan yang jauh. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, selesai untuk muka surat yang ke-26 pada hari ini, muka surat yang kedua untuk hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan yang baru join, selamat datang dan boleh bersedia untuk kita sambung lagi muka surat yang ke-27. Okay, untuk tuan-tuan dan puan yang baru first time join, kita punya sesi live ni insya-Allah kalau tak ada apa-apa rintangan, kita akan on live lah, on air setiap pukul 9 pagi setiap hari. Jadi kita baca, kemudian kita baca terjemahan, baca ayat, baca terjemahan, dan kita huraikan berkaitan hukum tajwid. Ya, huraikan berkaitan hukum tajwid yang berkenaan. Kalau tuan-tuan dan puan ada soalan, terus boleh tanya dekat ruangan komen, insya-Allah saya cuba bantu mana yang boleh, insya-Allah. Okey, saya minum air sekejap. Okey, baik, insya-Allah tuan-tuan, kita sambung bacaan surat yang ke-27. Dan mungkin ini muka surat yang terakhir untuk hari ini. Tuan-tuan dan puan boleh buka muka surat 27, insya-Allah. Kita sambung lagi. Jangan lupa tap-tap juga screen supaya kita punya love tu, like tu bertambah, dan orang lain dapat tengok sama-sama lah. Okay, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Okay. Auzubillahi minasyaitonirrajim. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. Okay, Ra jelaskan juga macam tadi, Ba qalqalah, wal maghrib. Okay, ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين. Okey, cukupkan 4 ataupun 5 harakat, nampak tanda ombak. والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. Okay, bunyikan huruf sin ni, cuma jangan bunyi baris dia lah. Cuma ada sedikit
bunyi desir tu. Ba's. Ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Okay, 177. Laisal birra an tuwallu. Kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat. Tetapi kebaikan itu ialah kebaikan orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, para malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan yakni musafir, peminta sedekah, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan solat dan yang menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesusahan, penderitaan dan ketika peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin ada tak berapa lancar lagi bacaan, okey, jangan risau, boleh follow je ataupun boleh dengar dulu. Kalau yang zero mungkin tak boleh sebut huruf dan sebagainya, tak ada masalah, boleh dengar. Okey, dengar dulu insya-Allah. Jadi kita belajar slow-slow lah, belajar slow-slow cara nak sebut huruf dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jangan risau. Okey. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Okey, dekat sini kena sebut huruf lam ni. Sebab kat sini ada tanda ya kan. Kalau kita berhenti dekat sini, maka kena sebut lam dan panjang dua harakat. Tapi kalau kita sambung pada perkataan qatla ni, kita jangan panjang pula kalau sambung. Kita tak baca fil qatla al-hur. Tak boleh macam tu. Kalau kita sambung, baca je biasa qatla al-hurru. Okey. Okey, dekat sini tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat, kita panggil kat sini hamzah wasal. Jadi ada yang kalau ada yang bertanya, okey, ataupun keliru, nak baris apa ni hamzah wasal ni, nak baris al ke, baris lam, baris il ke, ataupun baris depan ul ke, macam mana nak tahu? Okey, jadi kaedah yang mudah untuk tuan-tuan dan puan-puan praktikkan adalah step yang pertama. Okey, dia ada step lah. Step yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan lihat dulu, selepas hamzah wasal ini ada tak huruf lam? Lepas hamzah wasal ni ada tak huruf lam? Okey, kat sini ada. Kalau ada, terus tuan-tuan dan puan-puan baca dengan baris atas. Baca dengan baris atas. Al-hurru. Okey, itu step yang pertama. Tuan-tuan dan puan-puan kena pasakkan dalam ingatan. Okey, step yang pertama, tengok dulu hamzah wasal, selepas hamzah wasal ini ada tak huruf lam? Okey, kalau ada, terus baca dengan baris atas tanpa berfikir panjang. Okey, itu yang pertama. Okey, katakan tidak ada huruf lam dekat selepas huruf hamzah. Okey, tidak ada huruf lam selepas huruf hamzah ini, maka barulah kita pergi kepada step yang kedua. Step yang kedua tu apa? Kita lihat baris huruf yang ketiga, baris huruf yang ketiga dalam perkataan tersebut. Okey, kalau tak ada huruf lam, kalau baris huruf ketiga tersebut berbaris di atas ataupun berbaris di bawah, maka hamzah wasal ini kita baca dengan baris bawah. Okey, baris bawah. Kalau baris huruf ketiga, contohnya huruf ketiga tu huruf ra kat sini. Okey, katakan tak ada lam lah. Okey, ada baris huruf ketiga tu adalah baris depan, maka kita baca huruf hamzah wasal itu dengan baris di hadapan. Kalau ra ini baris atas ataupun baris bawah, maka kita baca hamzah wasal ni baris bawah. Lepas tu bila kita nak baca baris atas, kalau baris atas dan baris bawah, kita baca depan hamzah wasal ni baris bawah. Bila kita nak baca baris atas, tadilah yang kita baca tadi, sekiranya ada lam,
Itu step yang pertama, lam. Kalau tak ada lam, baru kita beralih kepada step yang kedua. Tengok baris huruf yang ketiga. Jadi ingat, bila nampak macam ni, jangan keliru, jangan panik. Okay. Pergi dulu pada step yang pertama. Tengok ada hamzah, lepas hamzah wasal ada lam. Okay, automatically kita baca baris atas. Katakan tidak ada lam, baru kita pergi jump to step yang kedua, iaitu tengok baris huruf yang ketiga. Kalau baris huruf ketiga baris atas atau baris bawah, maka kita bacalah baris bawah. Kalau baris huruf ketiga tersebut baris depan, maka kita baca baris depan. Simple je. Okay, itu secara umum lah. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan belajar secara detail, kaedah yang tadi tu, kaedah step yang kedua itu terpakai untuk kalimah yang orang panggil apa? Kata kerja. Kata kerja. Kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Melayu lah. Kalau bahasa Arab apa? Fi'li. Fi'liyah. Okay. Okay, jadi itu kaedah yang simple. Ada 2 step lah. Step yang pertama, kemudian step yang kedua. Tuan-tuan dan puan-puan perlu ingat lah. Okay, kita baca. Al-hur, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-untha bil-untha. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, pastikan kalau jumpa mim yang bersabdu, pastikan mulut bibir tuan-tuan dan puan-puan tu, bibir atas dan bibir bawah rapat. Rapat dan tekankan sedikit lah. Takhfifum, bagi dia kemas. Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Okey, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu melaksanakan qisas. Yakni apa maksud qisas ni? Qisas ialah hukuman yang sama seperti kejahatan yang dilakukan ke atas diri manusia. Okey, hukum yang samalah, balas balik yang sama, yang berkaitan dengan orang yang dibunuh. Orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, dia balas sama. Hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa yang memperoleh kemaafan daripada saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat, yakni tebusan kepada mereka dengan baik. Hal yang demikian itu adalah kemudahan dan rahmat daripada Tuhanmu. Setelah itu maka dia akan mendapat azab yang sangat pedih. 179. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Okay, 179. Dan dalam qisas itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. Okay, kat sini hati-hati A dengan ha ni. إذا حضر ha jelaskan, ha pedas. Okay, إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. Okay, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat dekat sini. Kalau nampak rupa macam ni, okay, tanwin bertemu dengan hamzah wasal.
Tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Jadi kita tak boleh baca khairul wasiyah. Kalau khairul wasiyah maksudnya ra ini baris atas satu je. Tapi dekat sini tanwin. Jadi kaedahnya adalah kita tambah nun kat sini, nun berbaris di bawah. Jadi sebab tu baca dia in taraka khairanil, in taraka khairanil wasiyah. Okey, kena tambah nun berbaris di bawah. Okey, dekat sini hukumnya kita panggil nun ni nun al-wiqayah. Kalau tuan-tuan dan puan nak carilah lepas ni nun al-wiqayah. Okey, nun al-wiqayah. Okey. Jadi tambah nun berbaris di bawah sekiranya tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Kalau tanwin bertemu dengan hamzah wasal, macam inilah cara bacanya. Okey. Haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan ke atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua-dua orang tua dan kaum kerabatnya dengan cara yang baik, sebagai kewajipan bagi orang-orang yang bertakwa. Okey, ada nota dekat sini tadi. Jadi wasiat itu tidak melebihi 1/3 daripada keseluruhan harta orang. Mana? Okey, wasiat itu tidak melebihi 1/3 daripada keseluruhan harta orang yang berwasiat. Ayat ni tidak termasuk untuk ahli waris kerana sudah dinasakh, yakni digantikan hukumnya dengan ayat tentang waris dalam surah An-Nisa. Okey. Okey, ayat yang terakhir. فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ. Okay, pastikan nun bersabdu, cukupkan harakat, 2 harakat. Okay, dengung 2 harakat. فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Barang siapa yang mengubahnya, yakni wasiat itu, setelah dia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Okey, alhamdulillah tuan-tuan dan puan, selesai untuk bacaan yang ketiga, muka surat yang ketiga bagi hari ini, bagi sesi pada hari ini, muka surat yang ketiga iaitu muka surat yang ke-27. Jadi insya-Allah kita berhenti dulu pada muka surat yang ke-27 insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan boleh sambung lagi bacaan sama-sama esok pada jam 9 pagi juga insya-Allah taala pada muka surat yang ke-28. Okey, hari ini kita mula tadi 25 sehingga 27. Okey, alhamdulillah 3 muka surat dah kita baca hari ini. Saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan yang stay sampai akhir live ni. Jadi secara automatiknya tuan-tuan dan puan, kalau yang baca dah tadi, kita dah baca 3 muka surat, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan terus istiqamah lah untuk baca Quran, sama ada join sesi live ni ataupun tidak. Jadi pastikan baca Quran paling kurang lah, kalau terlalu sibuk sebagainya, baca 1 ayat pun okey lah. Baca 1 ayat pun okey lah. Janji kita ada baca ayat Quran setiap hari. Okay, jadi lazimkan baca ayat Quran itu setiap hari. Dan kalau lagi bagus kita tengok pada terjemahan lah supaya kita faham. Dan kalau nak lebih detail kita boleh cari maksud ataupun tadabbur ayat-ayat yang kita baca tersebut, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dah join sesi live pada pagi ini, saya ucapkan terima kasih dan jumpa esok pada pukul 9 pagi. Dan saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, kita insya-Allah pada minggu hadapan pada bermula 20 hari bulan, iaitu hari Isnin tak silap saya, kita akan mulakanlah sesi kelas percuma. Kelas percuma ni tuan-tuan dan puan kita bahagikan kepada 2 grup ataupun 2 kelompok lah. Yang kelompok pertama, grup yang pertama iaitu pelajar-pelajar ataupun yang nak belajar bermula daripada 0 ataupun kosong. Kemudian yang pernah baca ataupun belajar daripada Iqra' 1 sehingga Iqra' ke-4. Itu grup yang pertama.
kita ada kelompok ataupun grup yang kedua, orang yang dah baca sebelum ni Iqra yang ke-5 dan 6 dan juga dah boleh baca Quran, kita masukkan dia dalam grup yang kedua. Okey, jadi dua grup ni insya-Allah program ataupun kelas mengaji percuma saja tuan-tuan dan puan-puan akan mula pada hari Isnin. Hari Isnin, tak silap saya, Isnin dan juga hari Khamis untuk grup yang pertama. Kalau grup yang kedua tadi yang dah baca Quran ataupun Iqra 4, Iqra 5 ataupun 6, kelas hari Selasa dan juga hari Jumaat malam. Dia kelas tu malam lah sebab ramai yang free malam, jadi kita buat insya-Allah malam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang berminat masih lagi boleh join, okey. Masih lagi ada 2-3 hari lagi ni, boleh join, boleh daftar dulu. Nanti kita akan masukkanlah ikut kategori masing-masing dalam grup tersebut, okey. Jadi macam mana nak join tu, tuan-tuan dan puan-puan boleh klik saja link dekat bio TikTok Jom Mengaji Quran ni. Okey, boleh klik saja, lepas tu cari yang bahagian paling atas sekali. Tak silap bahagian paling atas ataupun kedua. Boleh klik kat situ. Kemudian daftar untuk join kelas mengaji percuma tersebut insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh sebarkan juga link tersebut pada rakan-rakan yang lain yang mungkin sebelum ni nak mengaji tapi tak mula-mula lagi. Sharekan, ajak lebih ramai insya-Allah. Kita akan mula pada hari Isnin minggu depan insya-Allah dengan izin Allah Taala. Okey, jadi untuk setakat tu kita punya live pada pagi ini. InsyaAllah kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan esok hari pada jam 9 pagi juga insyaAllah. Kita teruskan dengan bacaan pada muka surat yang ke-28 insyaAllah. Kita doa sama-sama semoga kita dapat habis khatam lah. Kita baca Quran khatam dengan maksud sekali insyaAllah sampailah habis. Okay? Tak tunggu bulan Ramadan lah untuk kita habiskan 30 juzuk kan. Itu cabaran untuk kita sama-sama insya-Allah usaha. Doakan kesihatan saya dan kelapangan insya-Allah untuk kita sama-sama satu komuniti untuk baca Quran lah setiap hari insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh stay tune dan juga follow lah kita punya TikTok. Semoga ada input-input yang bermanfaat untuk tuan-tuan dan puan-puan ambil ilmu dan juga amalkan insya-Allah. Jadi setakat itu saja, saya mohon maaf atas kekurangan pada sesi live pada pagi ini. InsyaAllah kita jumpa esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.